Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penyelia Dr. Muhammad Sakirin Rasti. Kami daripada kumpulan 12 SHE 101 ingin membentang tentang pantang larang hari perayaan setiap kaum di Malaysia pada hari ini. Nama saya Yap Jayong, nombor matrik 149278. Malaysia, sebuah negara majmuk yang mempunyai berbagai-bagai kaum yang terdiri daripada berbagai agama seperti agama Islam, Buddha, Kristian, Hindu dan sebagainya. Kita dapat melihat kepelbagaian budaya, adab dan perayaan yang terdapat di negara Malaysia ini dengan kewujudan kaum serta agama yang berbagai-bagai ini. Kajian hubungan etnik yang dilakukan ini mengambil perhatian tentang pantang larang hari perayaan setiap kaum di Malaysia. Misalnya bagi kaum Melayu, perayaan utama yang dirayakan ialah perayaan Hari Raya Puasa Aidilfitri. Manakala bagi kaum India di negara ini, perayaan utama yang dirayakan ialah Hari Deepawali. Bagi kaum Cina pula, perayaan Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang wajib disambut oleh kaum berkenaan. Dan bagi kaum Bumi Utara, antara perayaan yang dirayakan ialah Hari Kawai dan Pesta Keamatan. Objektif kajian, kami menjalankan kajian ini adalah untuk yang pertama, mengenal pasti pantang larang umum hari perayaan setiap kaum. Yang kedua, mengetahui pantang larang hari perayaan lain yang unik. Yang ketiga, mengkaji maksud tersirat tentang setiap pantang larang hari perayaan. Metodologi, bagi kajian ini, kami dapat memperoleh maklumat berkaitan dengan pantang larang hari perayaan setiap kaum di Malaysia melalui pengumpulan sumber-sumber yang terdiri daripada sumber primer dan sumber sekunder. Antara sumber primer ialah laman sesawang, terbumbua, pemerhatian dan borang soal seedidik. Manakala sumber sekunder ialah bibliografi. Isi kandungan, antara isi kandungan yang akan kami bincangkan dalam pembincangan ini ialah kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Bumi Utara dan analisis borang soal seedidik. Saya Amirul Azhajul bin Gilok 148132. Hari ini saya akan membentangkan pantang larang semasa musim perayaan bagi kaum Melayu. Yang pertama, jangan berpakaian tidak sopan. Maka elakkan memakai pakaian ketat dan menjalok mata. Kedua, elakkan pertanyaan soalan sensitif seperti soalan peribadi. Risau boleh menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, jangan pentingkan diri sendiri kerana pada musim perayaan wujudnya pelbagai tugasan. Bantulah dalam memasak juadah dan berkemas rumah. Keempat, tetamu dilarang memberikan komen negatif jika makanan dihidangkan. Jika makanan yang dihidangkan itu tidak sesedap yang dijangkakan, janganlah mencela untuk menjaga perasaan tuan rumah. Kelima, dilarang berkunjung pada waktu malam dan secara mengejut. Jika nak datang, lebih baik dimaklumkan kepada tuan rumah agar tuan rumah dapat menyediakan persiapan untuk menyambut anda. Keenam, dilarang memungkiri janji. Apatah lagi dibatalkan pada saat-saat terakhir. Jika perlu, jika terpaksa, sediakan alasan yang munasabah. Ketujuh, jangan meninggalkan perkara yang wajib seperti solat 5 waktu. Kelapan pula, menjaga batas aurat antara lelaki dan perempuan. 9, jangan membuka sampul duit raya di hadapan tuan rumah. Ini untuk menjaga perasaan tuan rumah jika wang diberikan tidak sebanyak yang dijangkakan. Ke-10, elakkan perkara yang melalaikan seperti mengumpat dan membazir. Ini hanya akan mengurangkan pahala puasa mereka. 11, jauhi perbincangan politik. Risau pula akibat pandangan politik yang berbeza akhirnya bermasam muka pada hari raya. Dan yang terakhir, menjaga etika dan tutur kata. Maka berbudi bahasa dan elakkan gurauan kasar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahir bin Sazali, nombor matrik 148898. Saya akan membentangkan mengenai pantang larang kaum Cina sewaktu perayaan Tahun Baharu Cina. Yang pertama, dilarang memberi ampau dalam jumlah yang ganjil. Sebaliknya, ia akan diberikan dalam bentuk yang genap seperti angka 2, 4 atau 8 kerana ampau dengan jumlah yang ganjil ini disamakan dengan wang yang diberi sewaktu majlis pengebumian. Yang kedua, dilarang memakai baju berwarna
putih atau hitam. Masyarakat Cina juga ditegah untuk memakai pakaian yang berwarna putih atau warna-warna yang gelap kerana dipercayai akan membawa malang dan nasib yang buruk. Warna-warna itu juga melambangkan kematian dan kesedihan. Yang ketiga, elakkan bersarapan dengan bubur. Masyarakat Cina dilarang bersarapan dengan bubur kerana ia boleh menyebabkan seseorang menjadi miskin. Dilarang menyapu lantai pada hari pertama. Kebiasaannya, penyapu dan penyodok akan disimpan pada malam sebelum Tahun Baru Cina dan hari pertama agar tuah itu tidak akan disapu keluar. Dan seterusnya, dilarang meminjam duit dan lansaikan hutang sebelum malam Tahun Baharu. Mengikut kepercayaan masyarakat Cina, hutang harus dilansaikan sebelum malam Tahun Baru Cina supaya si penghutang tidak terbeban dengan hutang sepanjang tahun. Yang keenam, penghuni rumah wajib tidur lambat untuk menyambut kedatangan Tahun Baharu. Mereka akan membiarkan lampu menyala semalaman bagi menghalau puaka atau musibah yang mampu menimpa pada keluarga sepanjang tahun. Seterusnya, dilarang mencucuk penyepit pada makanan dalam keadaan menegak. Hal ini kerana perbuatan ini menyamai dengan colok yang digunakan sewaktu upacara semayang. Seterusnya, dilarang mengeluarkan kata-kata kesat atau kasar. Masyarakat Cina dilarang untuk mengeluarkan perkataan celupar kerana ia dipercayai membawa malang. Dan terakhir, dilarang mencuci atau menggunting rambut. Perkataan rambut ini sama bunyinya dengan hasil dalam dialek Kantonis. Jadi, menggunting rambut seolah-olah memotong hasil. Dan mencuci rambut pula dianggap mencuci keluar kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asri bin Zainuddin 148951. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang pantang larang bagi kaum India pada hari Deepavali. Yang pertama sekali adalah dilarang memakai baju hitam atau putih. Kerana baju berwarna hitam atau putih ini melambangkan perasaan yang sedih ataupun membawa pada perkara yang malang bagi fahaman orang India ataupun fahaman kaum penganut agama Hindu ini. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menyambut Deepavali selama setahun sekiranya salah seorang ahli keluarga tersebut telah pun mati ataupun matilah. Boleh dikatakan kalau salah seorang keluarga je mati, seluruh keluarga tersebut tidak boleh menyambut Deepavali selama setahun. Yang ketiga, tidak boleh memotong kuku ataupun menggunting rambut pada hari Deepavali. Seterusnya, yang keempat pula, mesti memakai baju baru untuk menandakan bahawa kita meraihkan perkara tersebut, meraihkan hari Deepavali, kerana sambutan ini perlu disambut dengan meriah kerana ia adalah sambutan kemenangan. Dan yang seterusnya adalah menyalakan pelita pada waktu malam, kerana dalam fahaman agama Hindu ini, iaitu mereka menyalakan lampu pelita ini adalah tanda meraihkan kemenangan bagi Dewa Siva ataupun Dewa Laksmana setelah mereka menyelamatkan pasangan Dewa Siva itu. Dan seterusnya, tidak boleh untuk bangun dewat kerana anda perlu bangun awal untuk melakukan mandian terlebih dahulu, mandian pada awal pagi Deepavali tersebut. Itu yang seterusnya. Yang terakhir adalah anda harus membuang barang lama supaya ia menandakan anda telah melupakan masa lepas dan fokus kepada masa hadapan yang anda akan hadap selepas ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Aida binti Abdul Rahman, nombor matrik 146072. Jadi saya akan sambung kepada kandungan yang seterusnya, iaitu pantang larang perayaan bagi kaum Bumiputera di mana khas kepada Hari Gawai. Secara umumnya, perayaan Hari Gawai merujuk kepada beberapa perayaan masyarakat Kalimantan Barat dan Dayak Sarawak. Tetapi, pada kebiasaannya merujuk kepada pesta selepas menuai yang disambut oleh masyarakat Dayak. Jadi, pertama sekali, pantang larang hari perayaan ini adalah dilarang mengetepikan bunyi burung. Kaum Bumiputera percaya kepada alamat yang dibawa oleh burung. Arah dan bunyi burung terbang membawa alamat tertentu yang menjadikan sawah padi sebagai sumber rezeki. Namun, sekiranya seseorang itu mengabaikan pantang larang ini, maka dia dipercayai akan terperangkap dalam bahaya seperti bala atau kematian.
Seterusnya, dilarang mengatakan sesuatu yang buruk kepada kepala musuh yang dipotong oleh klan. Semasa perayaan Hari Gawai, kaum Bumiputera akan melakukan satu ritual untuk berkorban kepada para dewa dan berdoa supaya semua penduduk kampung dilindungi. Melalui sejarah mereka pada zaman dahulu, terdapat satu kepala yang digantung tinggi pada dinding rumah panjang mereka. Kepala itu akan diabadikan di dalam rumah sehingga beberapa generasi sebagai tanda kehormatan dan kebanggaan. Namun, sekiranya seseorang mengatakan perkara buruk kepada kepala itu, dia akan diberi amaran dan hukuman berat daripada pemimpin klan itu. Akhir sekali, pantang larang hari perayaan ini adalah dilarang melakukan semua aktiviti pada keesokan harinya sekiranya mendapat mimpi yang tidak baik malam sebelumnya. Kaum Bumiputera, misalnya kaum Iban, mempercayai bahawa dewa-dewi dapat membantu melalui mimpi. Mimpi tersebut boleh berupa petanda yang buruk atau baik dan ia boleh ditujukan kepada individu itu sendiri, adik-beradik, keluarga besar atau seluruh rumah panjang. Kemudian adalah analisis soal selidik. Kami telah menjalankan soal selidik atas talian melalui Google Form dan disebarkan dalam karangan rakan-rakan serta berjaya mengumpul sebanyak 50 data responden. Soal selidik ini mengandungi 7 bahagian. Pada bahagian pertama, terdapat sedikit maklumat tentang responden. Carta pie jantina ini menunjukkan 52% daripada mereka adalah lelaki, manakala 48% adalah perempuan. Carta pie 2 menunjukkan umur responden. Sebanyak 80% daripada mereka berumur 20 hingga 29 tahun dan 12% berumur 19 tahun ke bawah. Dengan jelasnya, majoriti responden adalah daripada golongan muda. Hanya segelintir daripada mereka berumur 30 hingga 39 tahun ke atas. Carta pie 3 pula menunjukkan peratusan kaum responden. Majoriti responden adalah Melayu, iaitu sebanyak 60% dan kaum Cina sebanyak 38%, manakala 2% daripadanya adalah Bumiputera. Merujuk carta pie 4, sebanyak 62% daripada jumlah responden adalah beragama Islam, manakala 36% beragama Buddha dan selebihnya sebanyak 2% beragama Kristian. Hal ini selari dengan majoriti responden adalah daripada kaum Melayu. Salam sejahtera dan salam satu USM. Nama saya ialah Lim Sing Chi dan nombor batrik saya ialah 148627. Daripada respons yang telah diterima untuk soalan 1, dapatlah kita lihat semua orang bersetuju bahawa pantang larang merupakan kepercayaan masyarakat dahulu dan ia berkaitan dengan adat dan budaya masyarakat zaman tersebut. Terdapat 45 respondents yang bersetuju bahawa setiap perayaan mempunyai pantang larangnya yang tersendiri. Hanya 4 orang sahaja yang jawab tidak pasti dan seorang sahaja yang jawab tidak bersetuju. Apabila mereka ditanya adakah mereka tahu pantang larang hari perayaan kaum lain, majoriti responden iaitu 24 orang yang jawab tahu, 12 orang yang jawab tidak tahu dan ada 14 orang yang jawab tidak pasti. Untuk soalan keempat, 39 orang rasa adalah relevan untuk mengamalkan pantang larang semasa hari perayaan pada zaman ini. Namun, ada 7 orang rasanya tidak relevan dan 4 orang lagi berpendapat berlainan. Soalan seterusnya, adakah mereka bersetuju bahawa adat tidak boleh dilanggar? 29 orang tidak bersetuju terhadap pernyataan ini. 16 orang yang bersetuju, manakala 15 orang responden yang jawab tidak pasti. Apabila ditanyakan perayaan utama yang disambut oleh responden, majoriti responden iaitu 31 orang responden yang menyambut Hari Raya Puasa, manakala 19 orang yang lain menyambut Tahun Baharu Cina. Kumpulan kami berminat untuk tahu sama ada para responden tahu ataupun tidak tahu pantang larang hari perayaan utama yang disambut di Malaysia. Slide ini telah menunjukkan respons mereka terhadap pantang larang semasa hari perayaan kaum Melayu. Di bawah merupakan senarai pantang larang yang ditanya dan daripada graf di atas adalah jelas bahawa majoriti responden tahu pantang larang yang disenaraikan. Bagi pantang larang semasa hari perayaan kaum Cina, kebanyakan pantang larang ditahui oleh respondents
kecuali pantang larang yang ketiga. Bagi pantang larang ini, respons yang jawab tidak tahu adalah lebih kurang sama dengan yang jawab tahu. Bagi pantang larang semasa perayaan kaum India, oleh sebab tiada responden dari kaum India, dapatlah dilihat bahawa bilangan responden yang tahu pantang larang mereka adalah lebih kurang jika dibandingkan dengan respons yang tahu pantang larang hari perayaan kaum Melayu dan Cina. Pantang larang semasa hari perayaan kaum Bumiputera adalah seperti yang disenaraikan. Daripada respons yang didapati, pantang larang pertama dan ketiga masih ditahui oleh majoriti responden. Bagi pantang larang kedua yang melarangkan mengatakan sesuatu kepada kepala musuh yang dipotong pula, pantang larang ini tidak dikenali oleh kebanyakan respondents. Hanya ada 11 orang saja yang mengetahui pantang larang ini. Kesimpulan, berdasarkan kajian ini, kami boleh membuat kesimpulannya bahawa pantang larang hari perayaan setiap kaum merupakan salah satu komponen yang amat penting bagi seluruh rakyat Malaysia yang kaya dengan keberbagaian dan keunikan budaya. Kami berharap dengan adanya kajian ini, latar belakang dan konsep setiap perayaan dan pantang larangnya yang dikaji dapat difahami dengan jelas. Hal ini demikian supaya setiap individu di negara Malaysia dapat memahami pantang larang hari perayaan setiap kaum dan seterusnya memupuk budaya hormat menghormati kepercayaan setiap kaum yang menetap di negara ini. Sekian, Terima kasih.